Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aha, kita jumpa lagi. Jadi mudah-mudahan kali ini gambar saya dah makin okey. Okey ke tak okey? Jadi seperti biasa sambil kita tunggu kawan-kawan kita selawat lagi lah, selawat lagi kita berkatkan balik ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oh tak jelas lagi eh? Salatullah salamullah Allah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil wa minhum ma istajib du'ana ya Allah ilahi salimil ummah minal afaq ma istajib du'ana ya Allah Salatullahi salamullah ala taha rasulillah Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Okey, sangkut-sangkut suara. Macam mana kita nak buat ni? Okey, sangkut mana pula ni? Okey. Kalau pakai kena cuba restart modem balik, kadang gitulah clear. Dah puasa juga, ya betul. Dah jelas okey. Dah okey belum? Tolong bagi feedback. Kalau rasakan ada gangguan sikit. Selcom ya. Okey. Siapa-siapa yang kerja Selcom sila dengar rintihan klien anda. Okey. Kalau pakai data, Ustaz airplane mode, lepas tu on balik. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fakhrul kita. Okey. Jangan buat apa-apa. Freeze! Kira ada Singapore. Okey, dah okey. Both picture and voice, alhamdulillah. Okey. Sungai Barat okey dah, alhamdulillah. Okey, kita sambung Kita sambung. Okey, sambung. Okey. So jadi balik pada 1300 sebelum Masih, apa itu tadi, iaitu mengenai Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dikurniakan hari Sabtu, dalam bahasa dia dipanggil Sabat. Saya biasa bawa orang pergi Palestin kan. Okey, kalau hari Jumaat macam ini, lepas Jumaat kan. Lepas Jumaat orang Yahudi dah start duduk rumah. Dia tak buat apa-apalah. Dia dipanggil hari Sabat. Hari Sabat kan. Jadi maknanya esok pagi hari Sabtu, daripada pagi sampai ke petang lepas asar, dia tak boleh buat apa-apa kat rumah. Kalau mengikut syariat dia ataupun dia punya maknanya syariat kan, ataupun pegangan dia tak boleh apa-apa. Sampai nak bawa kereta pun tak boleh. Semua akan jalan kaki aja. Maknanya tak boleh nak berelektrik tak boleh pada hari Sabtu, dia panggil Sabat. Dia panggil Sabat So maksudnya okey.
Okey, dah clear semua dah. Okey, so sabat. So maknanya dikurniakan bagi orang Yahudi iaitu kelebihan dia pada sabat. Sabat ni maksudnya pada hari Jumaat. Pada hari Sabtu. Sebab tu kalau kat Jerusalem hari Sabtu tak buat apa-apa dah dia. Senyap hari Sabat. Okey. 1300 sebelum Masih. Berlalu masa zaman Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masih. Berlalu masa. Zulkarnain dalam 400 tahun sebelum Masih. Zulkarnain sebut dalam Al-Quran 400 tahun sebelum Masih. Berlalu masa. Alexander 300 tahun sebelum Masih. Berlalu masa. Ashabul Kahfi 200 tahun sebelum Masih. Ashabul Kahfi. Berlalu masa. Sampai satu Masihi. Satu Masihi Nabi Isa AS. Nabi Isa AS dilahirkan. Di mana Nabi Isa dilahirkan? Nabi Isa dilahirkan di Baitul Laham. Baitul Laham dalam bahasa Arab, bait rumah, laham daging, rumah daging. Sebab kat situ tu memang ada maknanya pengembala memang dia ada rumah rumah sembelihan. Kalau dalam bahasa Yahudi ataupun bahasa Hebrew, laham maknanya roti. Baitul Laham maknanya rumah roti pula. Ada perbezaan sedikit. Jadi maksudnya di Baitul Laham dilahirkan di Baitul Laham. Kemudian Nabi Isa AS, Siti Maryam bawa dia balik ke Jerusalem. Alaiki uda li Urshalim. Dah lahir itu kau balik ke Jerusalem. Sampai di Jerusalem, maka raja memerintah Jerusalem, makna kumpulkan semua orang. Wah, ini memang apa ni tiba-tiba anak ni jadi macam gini ni, tiba-tiba anak ni jadi macam lahir tanpa bapak ni kan. Waktu tu semua kecoh kan. Tapi ketika itulah Nabi Isa AS ketika baby lagi, ketika kecil lagi tu dia bercakap. Maka semua orang terkejut. Jadi apa Raja Jerusalem nak buat waktu tu? Nama Raja Jerusalem waktu tu adalah King Herod the Great. Herod. Boleh nanti search Herod the Great. Orang Melayu kita kalau Herod tu maknanya mulut Herod kan. Macam tu kan, mulut Herod. Ini nama dia, nama orang Hebrew Herod, King Herod, Raja Herod. Maka Raja Herod ni tengok, budak ni kecil-kecil dah boleh bercakap ni. Nanti budak ni mesti dia nak rampas tahta aku. Maka King Herod mengarahkan untuk bunuh Nabi Isa AS. Maka Siti Maryam bawa Nabi Isa pergi ke Bahat Nasa. Bahat Nasa sekarang berada di Mesir. Bahat Nasa berada di Mesir. Bahat Nasa ni tempat banyak perkuburan para tabi'in. Masya Allah. Bahat Nasa maknanya di tabi'in. Maknanya ramai sangat Bahat Nasa di Mesir. Okey, 4 tahun berada di Bahat Nasa, King Herod mati. Di Jerusalem King Herod mati. Maka Siti Maryam bawa balik Nabi Isa AS ke kampung halamannya. Mana kampung halaman Nabi Isa AS? Iaitu Nazareth. Sebab itu kalau kita maknanya ada baca buku-buku orang putih, dia akan panggil Jesus the Nazareth. Puasa bercakap tu syak zaman tu kah? Puasa bercakap. Ya, betul. Puasa cakap ni maknanya kita diam, tak cakap. Okey. So jadi maknanya Jesus of Nazareth. Sebab tu kalau kita buku-buku orang putih bagi Jesus of Nazareth. Nazareth dalam bahasa Arab, Nazareth adalah Nasirah. Dalam bahasa Arab, Nazareth Nasirah. Sebab itu orang-orang Kristian kita panggil dalam bahasa Arab sebagai orang Nasrani. Orang Nasrani maknanya orang berasal daripada Nazareth. Nasrani daripada Nazareth. Nazareth bahasa Arab dipanggil Nasirah. Sebab tu orang Kristian dalam bahasa Arab dipanggil orang Nasrani, orang Nasara. Dalam Quran Allah sebutkan orang Nasara. Jadi kita tahu mana asal perkataan Nasara ataupun Nasrani tu. Orang Nasrani tu atau orang panggil orang Kristian tu kan. Maknanya sebab daripada Nazareth. Okey. Kemudian kita sambung. Jadi ketika dibesarkan di Nazareth, sekitar umurnya 20-an. Dia dah jadi Nabi daripada baby, daripada kecil. Dapat wahyu, boleh bercakap. 20-an dia menjadi Rasul. Jadi mana Rasul wajib sampaikan.
maka diberikan hari kebesaran bagi orang-orang yang syariat Nabi Isa alaihissalam, hari kebesarannya adalah hari Ahad. Sebab itu orang Nasrani ataupun orang-orang Kristen kita panggil, dia meraihkan hari Ahad. Jadi maknanya hari Ahad, hari kebesaran dia. Hari kebesaran dia adalah hari Jumaat. Hari Ahad. So maksudnya, kemudian Nabi Isa alaihissalam dibesarkan, umurnya 27 tahun. Dia mula berdakwah dengan lebih aktif lagi dekat Nazareth. Kemudian dia mula untuk datang ke Jerusalem. Nak senang faham. Maknanya katakanlah Nazareth tu macam Kelantan lah contoh, ataupun Perlis lah, ataupun Johor lah, ataupun maknanya Rompin lah, macam gitu, macam itu nak senang faham kan. Jerusalem ni Kuala Lumpur. Jadi dia datang ke Kuala Lumpur, nak senang faham tau. Dia datang ke Kuala Lumpur, dia datang ke Jerusalem kan. Jadi dia berbahas dengan ahli kitab kan, ahli kitab di Jerusalem. Jadi orang-orang di Jerusalem tak puas hati dengan dia. Itu yang orang Jerusalem cuba nak bunuh dia. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit. Itu Allah sebut dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib, tetapi dia diserupakan dengan anak murid dia. Anak murid diserupakan, anak murid itulah yang disalib. Nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali nanti akhir zaman. Okey. Jadi diberikan kepada orang Nasrani ataupun orang Nasara. Nasara ni hari kebesaran dia hari Ahad. Sebab itu orang Nasara ataupun orang Nasrani meraihkan hari cuti hari Ahad. Jadi hari cuti hari Ahad dia meraihkan begitu. Okay. Jadi satu masih Jadi Nabi Isa AS diangkat ke langit pada umur dia 32 tahun. Mengikut Al-Sirah, dia kata 27 tahun, dia kata 32 tahun. 32 tahun Nabi Isa AS diangkat ke langit, kan? So, maknanya 32 tahun, maknanya diangkat ke langit, dan nanti dia akan diturunkan di akhir zaman nanti, maknanya untuk melawan Dajjal, kan? Nabi Isa AS. Jadi 32 Masihi. Berlalu masa. 70 Masihi, Rom serang kota Jerusalem. Waktu tu satu orang panglima bernama Titus ataupun Titus. Siapa pernah biasa dengan jenama jam, jenama baju daripada Eropah, dia ada jenama Titus ataupun Titus, kan? Apa ke jenama tu? Jenama tu adalah jenama sempena panglima Rom yang menghanguskan kota Jerusalem pada tahun 70 Masihi. Jadi pada tahun 70 Masihi ini, apa yang berlaku di Jerusalem? Kotak tabut. Tabut ni satu kotak. Dalam surah Al-Baqarah kita tadarus surah Al-Baqarah ni ada cerita pasal tabut. Dalam tabut ini ada barang-barang mukjizat nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman dalam tabut tu. Tabut ni hilang pada tahun 70 Masihi. Tak tahu kat mana. Sebab itu kan orang Yahudi ketika dia berjaya menawan Palestin dan dia berjaya menawan Palestin, dia gali semua bahagian Palestin. Saya ada 4 jilid buku tebal-tebal ni, 4 jilid tempat orang Yahudi gali seluruh Palestin. Dia tak dapat gali hanya satu tempat lagi, iaitu di bawah Baitul Maqdis. Itu yang dia cuba nak gali bawah Baitul Maqdis tu. Sebab apa? Pada dia, ini satu tempat kita tak gali lagi. Mungkin tabut itu berada di bawah maknanya Baitul Maqdis. Semaksudnya tabut kotak yang ada barang mukjizat ini. Kalau ikut sebagian ahli rawi sirah kata ketika Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi mengumpulkan buku-buku catatan sihir daripada kisah Harut dan Marut, kan? Maknanya catatan sihir itu dikumpulkan ada dalam tabut ini juga. Adakah Yahudi nanti akan jumpa ke tabut ni? Wallahu alam. Tak tahu dia jumpa ke tak? Wallahu alam. Tak disebut hadis dan sebagainya. Okey. Itu 70 Masihi. Berlalu masa. Anak-anak murid Nabi Isa AS dibunuh dan diburu. Mereka masing-masing keluar. Maknanya tinggal 11 orang, ada 12 orang. Satu yang diserupakan, 11 lagi bertebaran di mana-mana tempat. 11 orang. Itu bermulanya agama Tauhid, syarat Nabi Isa AS, maknanya berada di mana-mana tempat. Okey, tahun 300 Masihi, Konstantin, Maharaja Rom Timur, maknanya memeluk agama Nasara. Konstantin memeluk agama Nasara pada tahun 300 Masihi. Jadi maknanya dia memeluk agama Nasara, dan bermulalah
perpindahan agama Nasara daripada Jerusalem ke Eropah, ke orang Rom, orang Timur. Maka dia 300 Masihi, 300 Masihi. Okey, berlalu masa belum masa lagi. Sampai 570 Masihi. Apa yang berlaku pada tahun 570 Masihi? 570 Masihi lahirlah seorang insan merupakan nabi yang terakhir, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 570 Masihi. Okey. Jadi 570 Masihi. Berlalu belum masa, Nabi SAW mendapat wahyu pertama pada tahun 610 Masihi. So kita nak cerita mengenai hari Jumaat dulu ni. Mana kisah hari Jumaat, tapi kita cerita kisah-kisah tu biar kita faham mana sejarah-sejarah dulu. 610 Masihi, maka Nabi kita diberi wahyu. Dan Nabi SAW menjadi Nabi, Khatamul Anbiya, penutup para Rasul, Khatamul Rusul, penutup para Rasul, maknanya Sayyidul Mursalin, penghulu kepada seluruh para Nabi dan juga Rasul, dan penutup pada seluruh Rasul, 610 Masihi. Dan syariat Nabi kita Muhammad SAW, Allah jadikan hari Jumaat sebagai hari kebesaran seluruh umat Muhammad. Okey, kita recall balik. Hari Sabtu dijadikan untuk kebesaran orang yang beragama Islam, syariat Nabi Musa AS, 1300 tahun sebelum Masihi. Hari Ahad dijadikan bagi orang-orang Islam yang bersyariat Nabi Isa AS, iaitu hari Ahad. Agama Nasara atau Nasrani kan. Dan bagi penutup para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dijadikan pada hari Jumaat sebagai hari kebesaran kita, penghulu para rasul kita, maknanya pada hari Jumaat. Jadi bimbang kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, semasa itu bagaimana hari Jumaat dikurniakan kepada kita umat Muhammad, dan ada kelebihan hari Jumaat yang kita nak kongsi. Tak tahu sebab habis. Sangkut sikit lagi. Okey, sangkut sikit lagi. Okey, dah okey belum? Dapat ikuti? Okey. Okey, ada agak sangkut-sangkut Okey. Boleh? Okey, dah okey balik line kita. Boleh check. 570 Masihi Nabi SAW dilahirkan. Kita 2020 Kita 2020. Wah, nak tak saya iklan sikit, cerita lebih menarik lagi. Okey. Sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, syaitan ni boleh menyerupa sebiji macam manusia. Sampai orang tidak boleh membezakan mana manusia dan mana syaitan. Sebiji macam manusia. Ketika Nabi SAW dilahirkan, syaitan, antara kelebihan ditarik oleh syaitan tak boleh nak menyerupai sebiji macam manusia, tak boleh. Allah tarik kelebihan itu. Kalau dia nak cuba serupa juga, dia takkan serupa. Kaki tak ada, mata tu jojol, kita pula takut kan? Kita pula jadi takut. Jadi maknanya syaitan tak boleh, mana sebiji macam manusia tak boleh. Zaman Nabi kita Muhammad sebiji, maknanya tak boleh serupa macam zaman maknanya macam manusia. Itu selepas Nabi kita dilahirkan. Itu antara mukjizat ataupun kelebihan Nabi SAW. Sebelum itu syaitan sebiji boleh jumpa manusia. Jadi di antara jasa ahli kitab, sekitar tahun 1 Masihi sampai kelahiran Nabi kita Muhammad 570 Masihi, antara jasa ahli kitab ni orang beriman pada Allah, orang Islam beriman pada Allah. Cuma syariat Nabi Isa ataupun Nabi Musa adalah memerangi syaitan yang menyerupai manusia. Jadi mana di antara jasa ahli kitab, bukan saja dia memerangi sihir, tapi memerangi syaitan yang sebiji menyerupai macam manusia. Itu antara jasa ahli kitab. Jadi sebab itu apabila sampai lahir Nabi kita Muhammad SAW, tiba-tiba, mana syaitan-syaitan, jin-jin mana ni? Rupanya dia tak boleh menyerupai manusia dah. Kalau nak menyerupai, dia tak sempurna. Dia tak boleh. Tiba-tiba ahli kitab macam, sebab tu ahli kitab tertanya-tanya, mana malaikat boleh menyerupai macam manusia lagi. Malaikat boleh, tapi syaitan dah tak boleh dah. Allah tarik kelebihan tu dah. Maknanya kalau nak senang faham bahasa dia kan, kalau nak serupa ni ada password dia, Jadi password tu telah ditukar. Tak boleh. Password tu telah ditukar. Jadi tak boleh nak tak boleh nak serupa macam manusia, tak boleh dah. Jadi sebab itu tiba-tiba kenapa tak boleh ni kan? Mereka cari sebab di antara
tanda, tanda apa di antara tanda lahir Nabi akhir zaman, ahli kitab semua tahu. Syaitan tidak boleh menyerupai manusia lagi. Sebab itu mereka tercari-cari, mana Nabi akhir zaman ni? Mana Nabi akhir zaman ni kan? Kalau setan masih boleh menyerupai manusia kan, susah tau. Ustaz Muhammad pagi-pagi tengah berceramah macam ni, kena check dulu. Betul ke Ustaz ni? Ustaz ni betul ke? Check dulu. Ustaz datang kan, bagi ceramah kat surau kita, check dulu kan. Ni betul ke ni? Betul ke ni? Betul ke ni? Okey, betul. Okey, boleh bagi ceramah. Silakan Ustaz. Jadi apa panggil? Pengurusi majlis bukan saja tugas dia untuk mengemudi majlis, kena check kesahihan dan ketulinan seorang ustaz kalau datang ceramah kan. Okey, betul ke ni? Ni betul ke ni? Betul ke ni? Betul. Okey. Silakan ustaz ya. Boleh mengenai ceramah. Jadi itu. Sebab tu kalau kita tengok banyak versi-versi cerita daripada barat kan. Maknanya kalau disebut macam seolah-olah macam orang hebatlah memerangi syaitan. Sebenarnya ahli kitab dulu. Ahli kitab ni mana orang yang beriman pada Allah tau. Dia bukan orang yang macam yang orang barat gambarkan, bukan dia adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya cuma syariat Nabi Isa dan syariat Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, maka dan didapat wahyu, sebahagian besar ahli kitab yang beriman tetap maknanya bersyariat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu dia. Okey, so hari Jumaat adalah hari yang diberikan kepada umat Muhammad. Kepada umat Muhammad, mana kita lah kan? Pada umat Muhammad, maksudnya ada kelebihan-kelebihan dia. Ustaz sila bagi password untuk sahkan betul ataupun tak. Bagi password. Password. Kalau tak, susah tau. Susah. Kalau boleh menyerupai manusia, betul. Sekarang tak boleh. Sekarang nak cuba buat, dia takkan mau. Kaki tak ada lah, mata tu jojol lah. Kita pula takut kan. Apa ni kan. Sekarang tak boleh, dulu boleh. Okey. Apa yang penting ada pada hari Jumaat? Yang penting pada hari Jumaat, ada solat Jumaat. Sekarang sebab Jumaat dah tak boleh. Maknanya ada penyakit, tak apa. Maksudnya sebab ada penyakit, ada ijtihad ulama kita kan. Maksudnya tak apa, ikut ijtihad setempat. Maknanya tak boleh nak berkumpul. Kalau ni nak buat persidangan ni, mudah-mudahan kalau boleh solat Jumaat, ada prosedur yang SOP yang perlu dipatuhi. Patuhi. Jangan jadi fitnah kepada masjid pula nanti kan. Jangan jadi fitnah. Ada kluster masjid pula, jangan jadi fitnah. Jangan jadi fitnah benda tu. Maknanya kita taat, kita ikut apa kata fatwa dan SOP. Okey. So, ada hari Jumaat. Dan yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah antara yang paling besar juga, diletakkan pada hari Jumaat ada waktu mustajab doa. Ada waktu mustajab doa. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey, ada orang kata hantu raya macam mana? Hantu raya walaupun dia nak menyerupai sebiji macam tuan dia, tapi sebenarnya tak sempurna juga. Kalau orang peka dah boleh tengok, hidung dia macam sengit-sengit pula ni kan. Dia takkan sama. Dia takkan boleh sebiji macam tu, tak boleh. Dulu ya. Sebelum zaman Nabi kita lahir boleh. Itu susah. Susah. Sebab itu ahli kitab antara tugas dalam memerangi syaitan-syaitan yang menyerupai manusia ni. Maknanya ditangkaplah, dibunuhlah dan sebagainya. Masya Allah kan. Okey, jadi maknanya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ada 12 waktu mustajab doa. 12 waktu mustajab doa dalam hari Jumaat. Bilakah hari dia? Wallahu alam. Bilakah masa dia? Allah sembunyikan di mata manusia. Kita tak tahu. Dan ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian kan, hari Jumaat ni doa mustajab dan doa makbul ada beza dia. Doa makbul, doa tu Allah terima. Tapi Allah nak bagi bila, wallahu alam. Ataupun doa makbul, doa tu Allah terima. Tapi macam mana Allah cara nak bagi, itu rahsia dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita minta A, Allah bagi A. Kadang kita minta A, Allah bagi B. Kadang kita minta A, Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Maksudnya doa makbul dengan doa mustajab beza. Doa mustajab on the spot Allah bagi. On the spot Allah bagi. Doa mustajab on the spot Allah bagi. Jadi pada hari Jumaat, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, ada 12 waktu mustajab.
tidak pernah diberi pada umat Nabi Musa yang merayakan hari kebesaran dan hari Sabtu, tidak pernah diberi kepada umat Nabi Isa yang merayakan hari kebesarannya adalah hari Ahad, tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, melainkan hanya kepada umat Muhammad saja ada doa mustajab. Dulu doa mustajab adalah milik para nabi dan rasul sahaja. Tapi umat Muhammad diberikan doa mustajab, Masya Allah. Itu. Jadi hari Jumaat pagi ni banyakkan berdoa. Kita tak tahu tau. Nabi ada bagi hin. Nabi ada bagi hin. Tapi tetap atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa mustajab tu dia bukan saat tu satu dunia terus, tak. Setempat ini, mungkin satu masjid tu kelompok ini saja. Mungkin 2-3 orang ni saja waktu tu. Kita tak tahu. Sebab itulah doa banyak-banyak. Doa kita tahu. Dia bukan katakan, kenapa orang tu mustajab, kita tak mustajab. Kita tak tahu. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kongsikan sebuah cerita. Ibu-ibu, akak-akak lagi kaya pengalaman daripada saya. Tapi saya nak kongsikan. Saya selalu kongsikan kalau saya cerita doa mustajab. Ini cerita lama, dalam saya ingat berbelas tahun lepas. Ada satu sekolah agama. Kita pun tahu sekolah agama ni kadang-kadang dibuat dengan keikhlasan. Yuran pun kadang tertunggak pun tak dimintanya sekolah agama ni. Jadi sekolah agama susah sangat. Guru besar dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak tolong tanyakan siapa yang nak derma sekolah agama, Ustaz? Kan saya kata, kenapa Ustaz? Yuran tertunggak, api air tertunggak, kan apa gaji ada tertunggak. Saya tanya, berapa Ustaz bilangan, Ustaz? 10,000 Ustaz. Tak apa Ustaz, nanti anda tanyakan. Dia jumpa saya, dia jumpa saya hari Selasa. Saya ingat lagi, dia jumpa hari Selasa. Jadi Selasa, Rabu, Khamis malam Jumaat. Takrifan hari dalam Islam adalah bermula maghrib. Khamis malam Jumaat. Malam Jumaat, saya waktu tu ada ceramah di Kelang. Habis ceramah, penganjur, Ustaz, boleh tak pimpin solat hajat, Ustaz? Saya kata, ada apa-apa hajat ke? Tak ada, sajalah untuk solat hajat ni. Maknanya tak ada apa-apa hajat, tapi sajalah untuk hajat ni. Saya kata okeylah. Saya pun pimpin solat hajat. Di sujud akhir, saya kata, ya Allah, malam ni Tuhan, aku tak nak minta apa-apa, ya Allah. Aku minta satu benda je. Malam ni aku tak nak minta apa-apa, aku minta satu benda je, ya Allah. Satu benda je aku minta. Tolonglah sekolah agama ni, ya Allah. Tolonglah sekolah agama ni. Habis malam tu, pagi tu saya ada ceramah di Shah Alam. Habis ceramah di Shah Alam, satu orang kakak datang jumpa saya, Ustaz. Kata kakak ni, Ustaz, tak tahulah Ustaz. Akak naklah derma mana-mana sekolah agama, Ustaz. Ustaz kenal tak mana-mana sekolah agama, Ustaz? Saya kata, insyaAllah Kak, saya sampaikan. Dia betul tulis cek, masukkan sampul, dia pun bagi saya. Saya terus pergi ke sekolah tu. Sampai ke sekolah tu, saya kata, Ustaz, saya jumpa guru besar tu kan, tadi ada orang bagi cek ni, Ustaz. Saya sampaikanlah amanah ni. Buka-buka 10,000 sungguh. 10,000 sungguh. Masya Allah. 10,000 sungguh. Saya kata ke hati saya, kata, ya Allah, kalaulah aku tahu malam tadi waktu mustajab, ya Allah, aku tak minta satu benda. Kita tak tahu waktu mustajab. Kalaulah dia kata aku tahulah malam tadi tu waktu mustajab, aku tak minta satu benda, ya Allah. Tapi kita tak tahu. Waktu mustajab, Allah sembunyikan. Bermula pada malam tadi sampai maghrib ini ada 12 waktu mustajab doa. Nabi ada bagi hin. Nabi ada bagi hin tempatnya kat mana. Contohnya macam antara duduk imam, antara dua khutbah, duduk imam. Apa Ustaz? Imam sini, imam sama tak sama? Tak. Dia tak, bukan satu Malaysia, bukan. Dia mungkin setempat, mungkin kawasan situ aja yang malaikat angkat doa tu. Kita tak tahu. Tapi tetap ada 12 waktu mustajab. Tidak ada seseorang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sehinggalah dia bertepatan dengan waktu mustajab, Allah mustajabkan doa dia. Kan saya sebut tadi kan, doa makbul dengan doa mustajab berbeza.
makbul Allah terima. Bila Allah nak bagi, wallahu alam. Mustajab on the spot Allah SWT bagi. Masya Allah. Jadi hari ini hari Jumaat, lagilah pada bulan Ramadan, banyakkan doa. Banyakkan ibu-ibu, kakak, ayah sekalian, doakan saya, doakan semua kita, doakan semua nurtizen sekalian. Semua biarlah ditukar netizen kepada nurtizen, biar baik sikit. Ini kadang-kadang ada netizen yang melagakan ustaz-ustaz tau. Dia yang melagakan ustaz-ustaz. Saya tengok, aduh, ustaz-ustaz kita pun maknanya mungkin tak biasa kena laga. Maka terlagalah dia. Macam ikan pelaga. Maksudnya, ni ustaz kat Baghdad tau, bukan kat Malaysia. Ni ustaz kat Baghdad. Netizen kita ni kadang melaga-laga kan. Kita ubah. Ustaz Fakhrul, kita ubah Ustaz Fakhrul. Jadi nurtizen Ustaz Fakhrul. Biar baik sikit lah. Kan dia melaga-laga ustaz-ustaz ni. Aduh, ustaz-ustaz tu. jangan apa? jangan melaga-laga orang. Kita pula melaga-laga. Sebab tu kita tukar netizen jadi nurtizen. Barulah jadi baik sikit. Baik sikit. Semua baik insya-Allah. Semua jadi baik insya-Allah. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian, doakan semua nurtizen sekalian. Doakan kita, doakan ahli keluarga kita, doakan anak-anak kita, doakan. Doa, Masya Allah, doa ni sangat ada doa mustajab. Kan? Maknanya doa terutama hari Jumaat ada 12 waktu mustajab yang Allah SWT jadikan bagi diri kita itu. Kan? Dan sebagai penutup pada hari ini, yang saya nak kongsikan adalah macam mana cara berdoa. Tambahkan Siti Nurtizen. Tambahkan Siti Ustaz Fakhrul lah. Okay. Siti Nurtizen. Kalau lelaki kita panggil maknanya Muhammad Nurtizen lah ya. Okay. Muhammad Nurtizen. Okey, doakan siapa-siapa yang maknanya keluarga ada sakit kan, Allah bagi kesembuhan, yang maknanya susah Allah bagikan jalan keluar bagi permasalahan, dan siapa saja juga yang punya hajat Allah tunaikan hajat. Doakan hari Jumaat jangan lupa berdoa. Doa tak semesti ditika sembahyang, tak semesti ya Allah tolonglah Tuhan, tak semesti. Bila masa duduk macam ni pun ya Allah bantulah Tuhan. Itu juga doa. Doa tidak semesti dalam bahasa Arab. Ada orang cakap, tak kelas Ustaz. Doa dalam bahasa Arab ni tak kelas Ustaz. Tak ada ain tak ada. Orang nak feel bahasa doa bahasa Arab sebab ain je. Ain je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wasahbi ajma'in. Kau. Dan orang nak action pun dengan ain je lah. Betul Ustaz Fakhrul? Ustaz Fakhrul betul lah? Ustaz Fakhrul mengajar makhraj bacaan Quran dan sebagainya. Kadang-kadang orang action ain je. Nah, jadi maknanya tak semestinya bahasa Arab. Kan? Kalau Ustaz, tak kelas, tak ada ain lah Ustaz. Nak ain sangat, tambahlah ke ain. Ya Allah, tolonglah ya Allah, hajat hamba ini. Ya Allah, mana bubuh, nak ain sangat, bubuh. Bubuh nak ain sangat, bubuh dalam Melayu pun tak apa. Tak semestinya bahasa Arab. Doa tak semestinya bahasa Arab. Doa tak semestinya tika sembahyang, sambil bawa kereta, akak-akak sambil masak, kan? Akak-akak apa lagi Arab dari Arab, lagi Arab daripada Arab. Itu betul, orang ada action hari ain itu, orang Melayu kita nak action kan. Ain dia. So maksudnya doa ada yang umum, ada yang spesifik. Yang spesifik bagus. Seperti mana kita mengadu pada mak ayah kita, macam tu kita mengadu pada Allah. Ini kita mengaduan, ya Allah Tuhanku. Kan? Isteri aku ni Allah kasar dengan aku ya Allah kan. Minta kopi tak dibagi ni ya Allah. Jadikanlah Tuhan, lembutkanlah hati dia ya Allah. Maknanya doa spesifik bagus. Macam mana kita mengadu pada manusia, macam tu lebih mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dalam hati boleh, spesifik bagus. Ya Allah nak ni, ya Allah nak PSPM ni, ya Allah PKP nasib main game je ya Allah. Dinyorokkan pelak, jumpa pula tu. Aduh ya Allah, tolonglah ya Allah, lembutkan hati dia ya Allah. Maknanya sebagaimana kita mengadu pada manusia, lebih detail kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya barulah hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih kuat, lebih rapat lagi kan. Sebab apa? Sebab kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, segala hajat-hajat dan permasalahan kita. So jadi maksudnya jangan maknanya bahasa Melayu pun tak apa, tak mesti datang tika sembahyang, spesifik bagus. Doa ada dipanggil maksurat ni doa daripada hadis ataupun Al-Quran ataupun doa biasa. Apa-apa pun kita minta.
minta kan, spesifik seperti mana kita mengadu pada manusia, begitulah kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jumpa pelak pula ustaz. Aduh. spesifik kan. Mana kita macam itulah doa kan, supaya hati kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja perkongsian kita insya-Allah. Kita doa adakan Fatihah nanti untuk yang berbahagia kan, ayahanda Datuk Ismail Kamus yang Allah jemput pada hari Jumaat bulan Ramadan tu, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita dia, maknanya beliau husnul khatimah begitu dengan kita dan mudah-mudahan Allah maknanya saksikan juga manusia menyaksikan kebaikan mudah-mudahan yang kita buat, seperti mana hari ini kita menyaksikan mana beliau bagus, alhamdulillah. Jadi sekian saja insya-Allah. Jangan lupa war-warkan, share perkongsian kita ni, follow IG Ustaz Amin Official, dan subscribe YouTube channel Ustaz Amin. Kat situ banyak, mudah-mudahan maknanya kebaikan-kebaikan perkongsian yang boleh kita dengar. Kita pun save ni dan kita savekan juga untuk ke YouTube insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan hadiahkan Fatihah diri kita, mak ayah kita, dan hari ini kepada Allah yarham almarhum Ustaz Ismail Kamus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan sakit, ya Allah. Berikan kesembuhan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan susah, ya Allah. Berikan pertolongan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Ada di antara kami dan saudara-saudara kami Kau uji dengan berbagai permasalahan, ya Allah. Berikan panduan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara saudara kami yang telah Kau jemput pada hari ini dan pada minggu ini, ya Allah. Berikan keampunan dan kasih sayang-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Terutamanya kepada Allah yarham Ustaz Ismail Kamus, ya Allah, yang Kau jemput pada hari ini, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunuba wal Allah barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah kita tutup majlis ilmu kita pagi ini. InsyaAllah malam ni pukul 10 seperti biasa. Pukul 10 insyaAllah. Pagi tak ada paral pukul 8 macam ni. Kemudian malam pukul 10 kita kongsi bersama. InsyaAllah saya nak jemput Ustaz Fakhrul. Ustaz Fakhrul, boleh Ustaz Fakhrul? Kita live sekali Ustaz Fakhrul. Boleh Ustaz Fakhrul? Nanti kita dah cerita untuk Ustaz Fakhrul insyaAllah. Maknanya kongsi mengenai mungkin mengenai ayat Quran dan sebagainya insyaAllah. Okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Sama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, sekian. Jumpa lagi malam ini. Saya salam semua walaupun di mana Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.